Shalom saudara sekalian. 弟兄姊妹们平安。 Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. 我们很高兴今天能够一起来敬拜神。 Bulan September biasanya kita jadikan bulan misi. 一般第9个月是我们的宣教月， Kita kembali mengingatkan jemaat akan pentingnya terlibat dalam pelayanan misi Tuhan kita. 我们也再一次的纪念主耶稣在世上侍奉。 Hari ini kita akan belajar satu poin yang sangat mendasar, yaitu apa misi Yesus datang ke dalam dunia ini. 今天我们学习主耶稣侍奉的最基本的他在地上的使命， Dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, umat pilihan, berbagian di dalam misi Tuhan Yesus. 我们也学习我们作为神的选民在这个侍奉使命当中的角色。 Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. 我们读经之前先祷告。 Bapa di surga, kami berterima kasih. 我们在天上的父啊，我们感谢你， Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, 你不仅拯救了我们， Engkau juga mengubah kami. 你也改变了我们， Engkau memperlengkapi 你 kami, 也装备了我们， mengutus kami ke dalam dunia, 你把我们差到世上， menjadi utusan-utusan Kristus. 作为基督的代表。 Terima kasih Tuhan. 神啊，我们感谢你， Kami mau belajar firman-Mu. 我们要学习你的话语， Urapi kedua hamba-Mu. 求你升高高莫两位仆人， Urapi juga saudara-saudari kami yang 你 mendengarkan. 也高莫每位听到的弟兄姊妹。 Berbicaralah kepada kami Tuhan. 神啊，你对我们说话， Hati kami sudah siap sedia. 我们的心已经预备聆听。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kita akan membaca satu bagian Alkitab, 我们读一段经文， yaitu Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. 约翰福音12章44节到50节。 Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50, demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Lalu Yesus berseru, siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang telah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku lakukan dan katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. 经上记着说，耶稣大声说：“信我的不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他，因为我没有凭自己讲。” 唯有差我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。我也知道他的命令就是永生，故此我所讲的话正是照着父对我所说的。 Saudara sekalian, cerita berikut bukan kisah nyata, 下面的这个故事不是真的， tapi sering kita alami di dalam kehidupan. 但是我们的生命当中却是经常经历。 Ada seorang yang sangat nakal di sekolah. 有一个在学校非常调皮的孩子， Dia seringkali melanggar peraturan. 他经常违反校规， Sampai satu kali pihak sekolah memanggil orang tuanya 直到有一次校方叫了他的家长， dan memberikan peringatan terakhir. 给他最后的警告。 Peringatan terakhir. 最后的警告， Ini adalah kesempatan terakhir untuk anak kamu. 这是你们孩子最后的一次机会。 Kalau dia melakukan kesalahan lagi, 他再违反校规的话， dia akan dikeluarkan dari 我 sekolah. 们就要开除他的学籍。 Kalau saudara adalah orang tua dari anak tersebut, 如果你是这个孩子的父母， bagaimana respon saudara? 你们的反应是怎么样的？ Saudara pasti memperhatikan sungguh-sungguh. 你们非常的留心，
Karena itu adalah peringatan 因 terakhir. 为这是最后的警告。 Saudara sekalian, teks yang kita baca memiliki konteks yang sama dengan cerita di atas. 刚才我们读的经文跟以上的故事有异曲同工之妙， Di dalamnya berisi peringatan terakhir dari Yesus 因为 Kristus. 这里记载的是主耶稣最后的一次警告。 Secara struktur pasal 12 Yohanes mencatat minggu terakhir pelayanan Yesus Kristus. 就着文法结构，约翰福音12章是主耶稣在地上侍奉的最后一周。 Yesus tahu tidak lama lagi dia akan disalibkan. 主耶稣知道再过不久他就要被钉十字架， Selanjutnya dia tidak punya kesempatan langsung mengajar bangsa Israel 而 lagi. 且他也再也不可能直接去教导以色列民， Oleh sebab itu dia dengan tegas memberikan peringatan terakhir. 所以他最后的坚定的提醒这些以色列人， Dan isi peringatannya juga sangat penting. 而且这个信息的内容非常的重要， Yaitu terkait dengan hidup kekal atau mati kekal binasa di dalam neraka. 乃是有关于永生和永死。 Yesus berkata yang percaya kepada dia 主耶稣说，相信他的 akan mendapat pengampunan dosa. 就罪得赦免， Sebaliknya orang yang tidak percaya kepada dia 相反，如果反对他的， akan mendapatkan penghakiman. 那就是永远的审判。 Saudara sekalian, hari ini kita membaca peringatan tersebut. 所以今天我们读了这个命令， Apa relevansinya dengan 与我 kehidupan 们有 kita? 何关系？ Dari teks kita belajar dua hal yang sangat 在 penting. 今天的经文当中，我们学了2点非常重要的信息。 Yang pertama adalah terkait dengan isi peringatan Yesus Kristus. 第一个就是主耶稣信息的内容。 Yesus berkata, 主耶稣说， barang siapa percaya kepada dia, percaya kepada Bapa yang mengutus dia. 相信他的就是相信那差他来的父， Barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa yang mengutus dia. 看见耶稣的就是看见差他来的父。 Dengan kata lain, Yesus mengkonfirmasi, memproklamasi dirinya adalah Allah. 换句话说，主耶稣确认他就是神。 Karena bagi bangsa Yahudi pada waktu itu, 就当时的犹太人来说， mereka hanya percaya Allah Bapa sebagai Allah saja. 他们只相信在天上的父神。 Karena itu mereka tidak menerima Yesus sebagai Allah. 正因如此，他们不相信主耶稣就是神。 Tapi Yesus berulang kali 所 mengajarkan 以主耶稣一再的重复， bahwa dia dan Bapa adalah satu. 他和父乃为一， Karena dia dan Bapa adalah satu, 他和父乃是一， maka dia juga adalah Allah. 所以他也是神。 Nah, saudara sekalian, apa yang Yesus katakan minimal ada dua implikasi bagi kita. 所以在主耶稣所说的话当中，对我们有2个暗示： Yang pertama, Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. 主耶稣和父乃是2个不同的位格。 Ini adalah poin yang sangat penting dalam dasar iman kita. 所以这对我们在信仰的基础上非常的重要。 Kita percaya kepada Allah Tritunggal, 我们相信3位一体的真神， yaitu satu Allah yang hadir dalam tiga pribadi yang berbeda. 一位真神有3个位格。 Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. 父神不是子神，子神不是圣灵。 Hari ini banyak gereja mencampur baurkan pengajaran ini. 很多的教会把这样的教导混淆在一起。 Seringkali ketika saya menyanyikan lagu-lagu kontemporer, 有很多的时候，我们唱诗歌的时候， lagu itu mencampur baurkan Bapa dengan anak. Kadang Bapa disebut anak, anak disebut Bapa. 有些诗歌是把父神作为子神，子神称为父神， Ini tidak benar. 这样不对。 Ada tiga pribadi yang berbeda. 有3个不同的位格， Allah Bapa berbeda dengan Allah Yesus. 所以父神与主耶稣子神不同。 Namun ketiga pribadi itu bersatu secara utuh di dalam 但是 kekekalan. 3个位格却在永恒当中合一， Dan sama seperti Bapa adalah Allah, 正如父神是神， Yesus Kristus juga adalah Allah. 耶稣基督是神。 Jadi apa implikasinya? 所以那到底含义是什么？ Bahwa Yesus adalah Allah, 那如果耶稣是神， maka apa yang dikatakan adalah benar. 他所说的话都是真理， Dan apa yang dijanjikan pasti terjadi. 他所应许的必然成就， Demikian juga ancamannya juga pasti akan dilakukannya. 所以他所应许的他必须做。 Jadi hal pertama yang Yesus katakan. 所以主耶稣说到的第一点， Yang kedua, 第二点， Yesus katakan bahwa dia datang ke dalam dunia sebagai terang yang mengalahkan kegelapan. 主耶稣说他来到地上是这世上的光， Karena dia adalah terang, 因为他是光。 maka orang yang menerima Yesus Kristus 当接受耶稣基督的人， akan menerima terang di dalam kehidupan. 所以在他们的生命当中就有了光， Dan tidak lagi tinggal di dalam 就 kegelapan. 不住在黑暗里。 Saudara sekalian, apa itu gelap? 那弟兄姊妹们，什么是黑暗？ Gelap melambangkan dosa. 黑暗预表着罪， Gelap melambangkan tidak ada harapan.
黑暗预表着没有盼望， Gelap melambangkan kebinasaan yang kekal. 黑暗预表着永远的灭亡。 Jadi Yesus berkata dia adalah terang yang datang ke dalam dunia. 主耶稣说他是来到世上的光， Dan orang yang percaya kepada Yesus 相信 Kristus 他的 akan meninggalkan kegelapan. 就不住在黑暗里， Sebaliknya orang yang menolak Yesus Kristus 弃绝他的 akan tetap hidup di dalam kegelapan. 还要住在黑暗当中。 Dan pada akhir zaman akan mendapatkan penghakiman. 在末世的时候，他们会受到审判。 Sekali lagi Yesus mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. 主耶稣再一次的宣称他是神， Itu adalah fondasi dari pengajarannya. 这是他教导的基础。 Karena dia adalah Tuhan, 因为他是神， maka pengajarannya itu berwibawa. 所以他的教导都是非常有权柄的， Apa yang dia ajarkan pasti terjadi. 所以他所教导的必须成就。 Dan yang menarik adalah 有趣的是， ketika dua hal ini kita satukan. 当我们把这两件事情混在一起的时候， Ketika Allah datang ke dalam dunia 神来到世上， dan membawa terang kepada umat manusia, 把光带给世人， maka itu berarti bahwa Allah begitu mengasihi kita. 也说明了神如此的爱我们。 Oleh sebab itu kita sungguh bersyukur kepada Tuhan 正因如此，我们向神非常的感恩。 bahwa pada hari ini ketika kita belajar Yesus adalah Allah, maka Dia membawa terang itu kepada kita. 今天我们学习了主耶稣来到世上，他把真光带到了世界， Saudara sekalian, itulah misi dari Yesus Kristus. 这就是主耶稣的使命。 Yesus mengaku Dia adalah Allah. 他承认自己是神， Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang yang membawa kepada keselamatan. 所以他说他是光，而且把救恩带到了世界。 Dan Yesus mengatakan yang percaya kepada Dia akan mendapat hidup yang kekal. 所以他说相信他的就有了永远的生命。 Mengapa Yesus perlu mendeklarasikan dirinya adalah Allah? 为什么主耶稣要宣称自己是神呢？ Karena pada saat itu banyak orang belum percaya kepada Yesus Kristus. 因为那时还有很多人没有相信他， Pemimpin-pemimpin agama menolak Yesus sebagai Tuhan. 教会的领袖他们弃绝耶稣是神， Akibatnya banyak orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus sebagai Tuhan. 结果就是很多的犹太人他们也弃绝耶稣， Jadi Yesus perlu membuktikan dirinya adalah Allah. 所以他要证明自己是神。 Saudara, saya kira apa yang Yesus katakan juga sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari 所以 ini. 我们想主耶稣所说的也跟我们今天的我们息息相关。 Hari ini juga banyak orang menolak Yesus adalah Allah. 今天也有人很多人反对主耶稣是神， Ada yang mengatakan Yesus hanya satu di antara banyak nabi. 所以他们只是说耶稣只是很多先知当中的一位。 Ada yang mengatakan Yesus adalah orang yang dimuliakan Allah dan diberi kesempatan kemampuan melakukan banyak mujizat. 所以他们也说主耶稣只是一个非常有能力的人，只是神托他行很多神迹。 Akhir-akhir ini ada seorang pemimpin agama lain yang terus menyerang kekristenan. 所以很多的其他宗教的人，他们会攻击我们基督教。 Dia mengatakan kalau Alkitab atau kalau orang Kristen bisa membuktikan bahwa Yesus di dalam Alkitab mengatakan bahwa dia adalah Allah, maka dia mau percaya kepada Yesus Kristus. 很多人说，如果你们基督徒可以证明耶稣基督在圣经上说过他是神，那我们就相信耶稣他是神。 Jadi pemimpin agama itu berkata begitu. 很多宗教领袖这样说啊，那一位宗教领袖说， Ya, pemimpin agama itu berkata begitu. 那一位宗教领袖这样说。 Kalau kamu bisa buktikan bahwa di dalam Alkitab mencatat Yesus berkata dia adalah Allah, dia mau jadi orang Kristen. 所以，如果你可以证明主耶稣在圣经上说他是神，那我就愿意相信基督。 Dan kita bisa membuktikan bahwa Yesus mengaku dia adalah Allah di dalam Alkitab. 我们可以证明主耶稣在圣经上说过他是神， Dan kita bisa juga membuktikan bahwa Yesus mengaku Allah. Alkitab mencatat Yesus adalah Allah. 我们也可以证明主耶稣在圣经上有记载，他承认自己是神。 Dan kita sudah buktikan kepada orang itu. 我们已经向那人证明了， Tapi dia tetap tidak konsisten dan akhirnya dia tetap tidak percaya. 所以他也反悔了，所以他还是没有相信。 Hari ini kalau saudara dikatakan Yesus atau Alkitab tidak mencatat Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah. 如果我们有人说主耶稣在圣经上没有承认他是神的话， Bagaimana respon saudara? 那我们的反应如何？ Apakah di dalam Alkitab mencatat Yesus adalah Allah? 那圣经上到底有没有记载主耶稣说他是神呢？ Ada. 有， Minimal ada 2 cara. 至少有2个方法。 Terlalu semangat terjemah. Minimal ada 2 cara. 至少有2个方法。 Yang pertama adalah secara implisit, 第一个就是隐晦的， yaitu
ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. 所以当他说到自己是与神相同的时候， Sekali lagi bagi bangsa orang Yahudi, 再说一次，对于犹太人来说， mereka hanya menyembah Allah Bapa yaitu Allah Yahweh sebagai Allah. 所以他们只去敬拜那位耶和华。 Jadi ketika Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, 所以主耶稣当他表明他是神的时候， Dia dan Bapa adalah satu dari kekal, 他与父乃为一。 maka Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah secara implisit. 所以主耶稣是用隐晦的方法显明他是神。 Kemudian Yesus juga melakukan banyak sekali perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. 所以主耶稣也做了很多的神迹，行了很多的神迹，只有神可以行的。 Yesus mengampuni dosa. 主耶稣赦罪， Yesus membangkitkan orang mati. 所以他使死人复活， Yesus mencelikkan mata orang buta. 所以他使瞎眼得看见。 Jadi ketika Yesus bisa melakukan itu, 当主耶稣可以行这些神迹的时 secara 候， tidak langsung dia membuktikan dirinya adalah Allah. 其实并没有直接表明他是神， Tapi Yesus juga secara eksplisit, secara langsung mengaku dirinya Allah. 他明确的表明他是神。 Satu kali orang menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan. 有一次，他的门徒称他为师尊夫子。 Dan Yesus berkata, 主耶稣说 kamu menyebut aku Tuhan dan guru itu betul.：“ 你称我为主，称我为师尊，对。 Dan di dalam kesempatan lain, ”在其他的时候， ketika Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada Thomas. 当主耶稣复活以后，向多马显现， Thomas memegang lambungnya Yesus 主耶稣多马用手探入他的肋旁， dan juga menyentuh bekas luka di tangan Yesus. 摸了他的钉痕。 Thomas berlutut dan berseru kepada Yesus. 多马跪拜主耶稣 Ya Tuhanku, ya Allahku.：“ 我的主，我的神， Engkaulah Tuhanku dan Engkaulah Allahku. 你是我的主，你是我的神。 Dan pada waktu itu Yesus tidak menolak. ”那时主耶稣并没有否认， Yesus tidak melarang dia untuk menyembah dia dan menyebut dia Allah. 主耶稣并没有阻止他去敬拜他。 Saudara, kalau di antara saudara, 所以在我们当中， kalau ada orang yang berlutut dan menyembah saudara 如果有人在你的面前跪拜你， dan berkata Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku. 有人称你为你是我的主，你是我的神， Dan kalau orang itu tidak melarang, 如果那个人没有阻止， ada dua kemungkinan. 有两个可能性 Yang：pertama, dia orang gila 第一，他是疯了， karena menganggap dirinya Tuhan dan Allah. 因为他觉得自己就是神； Yang kedua, 第二点， dia benar-benar Allah, 他真的是神， tapi dia harus buktikan dia adalah 所 Allah. 以他要证明他是神。 Jadi ketika Yesus disembah sebagai Allah, 所以当主耶稣被以神敬拜时， dia tidak menolak 他没有反对， dan dia mampu membuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. 他有能力借着自己的行为证明他是神。 Sampai di sini saya ingat pengalaman saya dulu. 那到这里，牧师想起了他以前的一件事。 Waktu saya baru lulus SMA, 那个时候他高中刚毕业， ada satu sekolah membutuhkan guru. 有一所学校需要老师， Lalu dia minta saya pergi mengajar di sekolah tersebut. 所以那个所学校就请牧师去那个学校教书。 Muridnya usianya beda sedikit dengan saya, 那些学生比牧师小一点点， 1-2 tahun saja. 可能也就小1-2岁。 Lalu ada murid berkata begitu, 有学生问 saya harus panggil apa ya? 我 Panggil koko atau panggil pak? 我怎么称呼你啊？是叫你哥还是叫你先生？ Kalau panggil pak itu terlalu tua, terlalu ya bedanya sedikit saja. 所以如果我称你为先生，那个好像有点老，我们只差一点点。 Saya sebut boleh panggil saya ko, boleh panggil saya pak. 牧师说你可以称我为哥，也可以叫我先生， Tapi jangan panggil saya ibu. 千万不要叫我夫人。 Kalau dia panggil ko, saya jawab. 如果你叫我哥，我回答你； Kalau kamu panggil saya pak, saya jawab. 你称我为先生，我也回答 Kalau 你。 kamu panggil saya ibu, saya marah. 他说你叫我夫人，那我就生气了。 Kenapa? 为什么？ Karena saya bukan orang gila. 因为牧师不是疯子， Saya tahu status saya. 牧师知道他的身份。 Ketika Yesus dipanggil Allah, 当称主耶稣为神时， Yesus tidak marah 主耶稣没有生气， karena dia memang adalah Allah. 因为他就是神。 Jadi ketika Yesus membuktikan dia adalah Allah, 当主耶稣证明他是神时， ada satu hal yang lebih menarik yang kita pelajari dari teks kita.
那我们今天从经文内容所学更有意思的是， bahwa setelah dia mengkonfirmasi dirinya Allah, 当他证明确认自己是神时， dia mengatakan dia sendiri yang datang ke dalam dunia mengantarkan terang dan keselamatan itu kepada manusia. 他说他亲自来到世界，把真光带到这个世界。 Sulit membayangkan Allah yang mulia, Allah yang maha suci itu datang ke dalam dunia mengantarkan terang kepada dunia yang menuju kebinasaan. 我们很难想象一个荣耀的真神，一个圣洁的神，能愿意来到世上，把真光带到这个黑暗的世界。 Dia yang begitu mulia masuk ke dalam dunia 他如此的有荣耀，却来到世界， untuk mengantarkan keselamatan itu kepada kita. 把救恩带给我们， Membuktikan kita itu begitu penting. 也证明了我们是如此之重要。 Kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. 我们在神面前是如此之特别。 Saya kasih contoh. 我们我们举出一个例子， Kalau suatu hari saudara mau beli mobil listrik 如果弟兄姊妹们有一天去买电瓶车， dan mereknya adalah Tesla. 牌子就是特斯拉， Dan saudara berkata, saya mau beli mobil listrik Tesla. 我要买特斯拉电车。 Dan setelah saya beli, 如果我买了以后， saya mau Elon Musk sendiri yang mengantarkan Tesla itu kepada saya. 我要马斯克把车送给我， Saudara, apakah mungkin? 可能吗？ Bahasa Arabnya mustahil, saudara sekalian. 阿拉伯人说不可能， Mustahil. 不可能。 Tapi kalau satu hari 如果有一天 ada satu orang beli mobil Tesla 一个人真的买了一辆特斯拉， dan benar Elon Musk sendiri yang mengantarkan Tesla itu kepada dia, 真的是马斯克把车送给他， dan orang itu pasti orang yang sangat penting. 那个人肯定是非常重要的人物， Orang itu pasti orang yang sangat istimewa. 那个人肯定是非常特别的人 Hari 物。 ini ketika Allah mau mengantarkan kasihnya kepada kita, 今天神愿意把爱带给我们， keselamatannya kepada kita, 把救恩带给我们。 Allah tidak utus malaikat, 神没有差遣天使来， Allah tidak utus nabi lain, 他没有差遣另外的先知 tapi dia 来， sendiri datang ke dalam dunia, 他亲自来到世界， membuktikan saudara dan saya begitu berharga di hadapan dia. 证明了我们在神面前是何等的宝贵。 Oleh sebab itu kalau hari ini saudara mungkin tidak terlalu dihargai, 那可能今天有的弟兄姐妹觉得自己不是很重 jangan 要， sedih. 不要难过， Allah mengasihi saudara. 神爱你。 Kalau saudara merasa hari ini kurang bisa bermanfaat, 可能弟兄姐妹觉得今天我不够有用， jangan sedih. 不要伤心， Jangan benci kepada diri sendiri. 不要厌恶自己， Jangan mengasihani diri sendiri. 不要自卑自怜， Karena Allah mengasihi saudara dan saya. 因为神爱你们和我们。 Saudara, itulah misi dari Yesus Kristus. 这就是主耶稣的使命， Dia datang menjadi terang 他来到世界是光， dan kedatangan itu mengubah perjalanan secara umat manusia. 所以他的到来改变了人的历史进程。 Dan itu hal pertama yang kita pelajari dari teks. 今天我们是从经文当中学到的第一点， Yang kedua, 第二点， kita melihat urgensi dari pengajaran Yesus 我们也 Kristus. 看到主耶稣教导的一个紧迫感。 Urgensi itu menunjukkan nilai penting. 紧迫感代表着它这个有重要的价值， Dan urgensi itu menunjukkan sesuatu yang harus segera dilakukan. 紧迫感也表明了一件事情需要立马去做， Karena sangat penting dan sangat mendesak, 因为很重要、很紧迫。 maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran Yesus Kristus. 我们一定要对耶稣的教导非常、非常、非常的留心， Dan kita harus terlibat di dalamnya. 我们要参与其中。 Ketika berbicara tentang urgensi, 我们说到紧迫感， apa di dalam pikiran saudara? 我们想到的是什么？ Saya ingat satu kali ketika pergi mission trip, 牧师想到有一次他出去宣教， waktu itu kami melakukan perjalanan keluar kota. 在出城的路上， Tiba-tiba ada satu hal yang urgen terjadi. 有一件非常紧急的事情发生了， Apa itu? 那是什么呢？ Saya tiba-tiba sakit perut 牧师肚子痛， di dalam mobil 在车上 perjalanan keluar kota. 出城， Urgen sekali. 紧迫的不要不要的， Orang-orang di dalam mobil tidak bisa lakukan apa. 车上人什么也做不了， Mau hibur juga percuma. 安慰牧师也没有用， Kasih uang juga percuma. 给钱也没有用， Saya cuma butuh toilet, saudara sekalian. 牧师就要上厕所， Urgen sekali. 紧迫。 Sampai di satu warung, saya pinjam toiletnya dan masalah selesai. 到了一间小店，牧师借了个厕所，然后事情就解决了。 Saya mengalami hal yang urgen, 牧师经历了紧迫性、 penting, 重要性、 mendesak.
非常的紧急， harus dilakukan. 必须做。 Tapi bagi saya sendiri, 那只是牧师而已。 bagi orang-orang semobil mereka malah menertawakan saya. 车上其他人都晚上笑话牧师。 Tapi ketika Yesus berkata urgensi peringatan Yesus Kristus, 当说到主耶稣的紧迫感去教导那些人的时候， tidak hanya bagi saya, 不仅是牧师， tapi bagi orang-orang di dalam dunia. 而是针对世上的每一个人 Karena。orang-orang di dalam dunia sedang menuju kepada kebinasaan. 因为世上的人正在走向灭亡， Dunia sedang membusuk dan menuju kepada kebinasaan. 这个世界已经朽坏，而且慢慢走向灭 Kita 亡。 perlu memberitakan Yesus kepada mereka. 我们要向他们传讲耶稣。 Ayat 44 berkata, 44节说到， Yesus Kristus berseru. 耶稣大声说， Kata berseru ini kata yang sangat istimewa. 说到大声说是很特别的一个词汇， Karena hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab. 因为在圣经上只出现了4次， Yang menunjukkan kepada Yesus berseru. 说到主耶稣大声说， 2 kali dicatat di dalam Yohanes pasal 7. 2次记载在第7章。 Yesus berdiri dan berada di kerumunan orang banyak. Yesus berseru. 耶稣站在众人当中，他大声说， Karena banyak orang ribut maka Yesus berseru. 因为人很多，所以他需要大声说。 Tapi 2 kali berikutnya 还有另外2次， mencatat pentingnya isi pengajaran Yesus Kristus. 说到了主耶稣教导的重要性。 Salah satunya adalah ketika Yesus digantung di kayu salib. 第一次就是主耶稣挂在石架的时候， Pada waktu itu Yesus berseru dan menyerahkan nyawanya. 耶稣大声喊叫，并且把灵魂交付父神了。 Jadi apa yang Yesus katakan itu sangat penting. 所以主耶稣所说的话非常重要， Memiliki urgensi yang tinggi. 而且说了非常高级的紧迫性。 Mengapa penting? 为什么很重要？ Karena berhubungan dengan hidup matinya umat manusia. 因为讲到了人的生死， Berkaitan konsekuensinya adalah binasa kekal atau hidup yang kekal bersama dengan 说 Tuhan 到了 di 人类 surga. 的结局是永生还是永死， Karena sangat penting, 因为非常重要。 maka Yesus berseru kepada orang banyak. 所以主耶稣这些人大声说 Perhatikan baik-baik. 你们要留心听， Ini sangat penting. 这个非常重要。 Kalau kamu percaya, 如果你相信， kamu mendapat hidup kekal. 你就会有永生； Kalau kamu tidak percaya, 如果你不相信， kamu akan dihakimi oleh Allah selama-lamanya. 你就会受到神永远的审判。 Saudara, itulah misi Yesus kita. 这就是主耶稣的使命。 Yesus datang ke dalam dunia, 主耶稣来到世上， menjadi terang dunia. 是世上的真光。 Yesus datang ke dalam dunia, 主耶稣来到世上， membawa keselamatan ke dalam dunia. 把救恩带到世上。 Hari ini saudara dan saya, 今天的你我， kita sudah percaya Tuhan Yesus. 我们已经相信耶稣基督。 Tuhan ingin kita masuk di dalam misi Allah. 主耶稣要我们参与到他的使命当中， Untuk hidup di dalam misi Allah, 我们也活在他的使命当中。 mengabarkan misi Allah, 我们要传扬他的使命， dan memuliakan Allah. 荣耀神。 Apa yang dapat kita lakukan? 我们要怎么做？ Yang pertama, 第一， kita harus memahami urgensi dari pekabaran Injil. 我们也一定要知道传福音的紧迫性。 Sekali lagi, urgen artinya penting dan sangat mendesak. 说到一点，因为紧迫性就是非常的重要，而且很紧急。 Artinya kita mengabarkan Injil tidak boleh main-main. 所以我们传福音的时候，不可以只是敷敷衍衍， Kita mengabarkan Injil tidak boleh tunda-tunda. 我们不可以拖延不去传福音， Kalau kita tunda-tunda, banyak orang akan binasa. 因为我们拖延的话，很多人将会灭亡。 Kita harus segera pergi mengabarkan Injil. 我们要立马去传福音。 Namun sebelum kita pergi mengabarkan Injil, 当我们去传福音之前， kita perlu bertanya kepada diri sendiri 我们 dulu. 要扪心自问： Apakah saya sendiri sudah percaya Injil? 那我是不是真真切切的相信福音了？ Jadi yang pertama bagi diri sendiri, 第一个是为自己， yaitu kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi 我 kita. 们要接受主耶稣做我们生命的救主。 Banyak orang lahir di keluarga Kristen. 很多人是出自于基督徒的家庭， Banyak orang sekolah di sekolah Kristen. 他们在基督教的学校学习， Banyak orang aktif hadir di gereja. 很多人殷勤来教会， Banyak orang terlibat dalam kegiatan di dalam gereja. 所以也参与到教会的事工当 Tapi 中， belum percaya kepada Yesus 但他 Kristus. 还没有相信耶稣基督。 Oleh sebab itu kalau di antara saudara 如果在我们当中 ada yang belum percaya Yesus, 还没有真切相信耶稣基督， dengan kasih Tuhan saya berkata,
我们借着神的爱去劝勉你， Saudara harus segera percaya Yesus. 你要马上相信福音， Itulah urgensinya. 这是紧迫的。 Kenapa harus segera percaya Yesus? 为什么要非常紧急的、急迫的去相信 Karena 他？ belum tentu besok saudara masih punya kesempatan. 因为我们不确定明天我们是否还有机会， Kemungkinan ini adalah kesempatan terakhir bagi saudara untuk percaya Yesus 有 Kristus. 可能今天就是我们最后的机会去归信他。 Saya pernah mengabarkan Injil kepada seseorang bapak. 牧师曾向一位老者传福音， Berkali-kali saya kunjungi. 牧师探访了他很多次， Jawabannya selalu sama. 答案都是一样的， Nantilah, nantilah. 等等再说，等等再说。 Saya pergi kunjungi, 牧师去探访， selesai mengabarkan Injil, 传完了福音， saya berkata, ayo Bapak percaya Tuhan Yesus ya. 他说：“先生啊，相信耶稣吧。 Nanti. ”等等等等， Saya pergi lagi, 牧师又去 selesai dia bilang nanti. 传完福音，他就说：“等等等等， Berkali-kali nanti baru percaya. 一次又一次的等等等等， Sampai satu pagi, 直到有一天早上 pukul 4 pagi, 4点左右， anaknya telepon saya. 他的孩子给牧师打电话 Papa sudah meninggal.：“ 我的爸爸去世了。 Saya pergi ke melayat dan berdiri di samping jenazahnya. ”牧师去吊唁，站到他的遗体旁边。 Dalam hati saya berkata, 牧师心里说 sayang sekali. 好可惜， Dia begitu dekat kepada keselamatan. 他曾经离救恩如此之近， Tapi sekarang sudah terlambat. 那现在已经迟了。 Yesus berkata, 主耶稣说 Dia adalah terang. 他是光， Dia adalah keselamatan. 他是救恩， Percaya kepada dia mendapat pengampunan dosa. 相信他的罪得赦免， Yang tidak percaya 不相信他的 akan mendapat penghakiman. 会受到审判。 Jika saudara belum percaya, 如果我们还没有相信， saat ini bukalah hatimu 现在就打开你的心门， sebelum terlambat. 还没有迟之前， Terimalah Tuhan Yesus. 接受主耶稣。 Yang kedua, 第二点， bagi dunia, 作为针对世界， marilah kita menjadi terang untuk mengabarkan Injil. 让我们做世上的光去传扬福音。 Sekali lagi dunia ini gelap. 再说一次，这个世界是黑暗的时代， Dunia ini dikuasai oleh dosa. 这个世界被罪恶所掌握， Dunia ini menuju kebinasaan. 这个世界走向灭亡， Dunia ini butuh terang. 这个世界需要光， Dan terang itu adalah Yesus Kristus. 光就是耶稣基督。 Yesus sudah datang. 主耶稣已经来到， Mari kita beritakan terang itu. 那我们去传扬这真光， Ada urgensi yang penting. 有非常重要的急迫感。 Bagaimana kita mengabarkan Injil? 我们要如何传福音呢？ Tentu dengan mulut kita ceritakan Injil kepada orang. 那当然是我们可以用口去宣讲， Kita ceritakan orang, memperkenalkan orang siapa Yesus. 我们去向人见证，去向人陈述谁是耶稣基督。 Yesus mati bagi saudara dan saya. 主耶稣为你为我而死， Yesus bangkit bagi kita. 主耶稣为我们而复活。 Percaya Yesus mendapatkan keselamatan. 相信耶稣基督就得到救恩， Itu mengabarkan Injil. 这就是传福音， Hidup di dalam terang. 这就是活在光中。 Tapi jangan lupa, 但是不要忘记， kita tidak hanya perlu mengabarkan, 我们不单要传扬， kita perlu menghidupi Injil itu. 我们也要活出救恩。 Sehingga orang melihat kita seperti melihat terang di dalam diri kita. 我们当人看到我们的时候，如同看见真光在我们里面。 Karena itu kita perlu memiliki kehidupan yang baik. 所以我们需要在生命当中行善。 Sebagai orang percaya, mari kita saling mengingatkan. 作为信徒，我们要彼此提醒。 Adakah selama ini kehidupan saya memiliki kesaksian yang baik? 在我的生命生活当中，我们是否有美好的见证？ Apakah selama ini tutur kata saya menunjukkan saya orang Kristen? 所以这一段时间以来，我是否我的嘴、我的行为见证了我是一个得救的人？ Apakah sikap saya, perilaku saya menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk percaya kepada Yesus Kristus? 还是我的态度、我的行为成为别人的绊脚石，使他们不能相信耶稣基督？ Dalam masa ini banyak orang Kristen tidak punya kesaksian yang baik. 因为到迄今为止，很多的基督徒没有美好的见证。 Jadi kiranya Tuhan menolong kita 求神帮助我 supaya 们， kita sadar, 让我们意识 hidup 到 berwaspada. 我们要谨慎， Jangan supaya kehidupan kita menjadi batu sandungan orang lain. 不要使我们的生命成为别人的绊脚石。 Dan saat ini juga banyak orang hidup dalam kesusahan. 那现在很多人也仍然活在困苦当中， Saya kira kita bisa menjadi terang dengan membantu orang-orang susah di sekitar 我们 kita. 也可以借着去帮助他们，显明我们身上的光， Menghibur mereka yang menderita.
去安慰那些痛苦的人， mengulurkan tangan membantu orang yang hidup dalam kesusahan, 伸手帮助那些在困境当中的人。 memberikan tenaga kepada orang yang membutuhkan. 当别人需要我们的时候，我们可以献上我们的精力。 Dengan demikian ketika mereka melihat kita hidup sebagai anak terang, 当人看到我们是光明之子的时候， kita akan lebih mudah membawa mereka kepada Kristus. 我们更容易把他们带到基督的里面。 Jadi hari ini firman Tuhan memberitahukan kita, 今天神的道告诉我们， dunia sedang menuju kebinasaan. 这个世界正在走向灭亡， Waktu kita tidak banyak. 我们所剩的时间无几。 Dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu sangat penting. 神要我们所做的事非常的重要， Itu disebut dengan urgensi pelayanan kita. 这就是我们在服事当中的紧迫性， Jangan tunda-tunda lagi. 不要再推延了。 Segera pergi mengabarkan Injil. 我们要去传扬福音。 Kalau dunia sedang sakit, 如果这个世界病了， maka Injil adalah obatnya. 那我们的福音就是药。 Kalau kita punya Injil, 如果我们有福音， maka kita punya obat di dalam diri kita. 所以我们自己有了药， Jangan simpan obat itu untuk diri sendiri. 不要只为了自己把这个药持守。 Yesus titipkan obat itu di dalam tangan kita 主耶稣把这个药托付给我们， untuk diceritakan kepada orang-orang di sekitar. 要向着别人去做见证。 Pada satu kali 有一次， saya berkhotbah 牧师讲道 tentang pentingnya mengabarkan Injil. 关于福音的重要性， Lalu saya pura-pura masukkan tangan saya ke dalam kantong saya. 所以牧师就假装把他的手放进口袋当中， Lalu saya keluarkan sesuatu. 所以牧师拿出来一个东西， Nggak ada sekarang ya, dulu ada. 现在没有啊， Apa itu? 这是什么？ Waduh, celaka saya bilang. 他说：哇，惨了， Ini obat anak saya. 这是我孩子的药， Dia harus minum sekarang. 他要现在喝， Siapa mau tolong saya? 谁要帮我 Segera tolong antar obat ini ke anak saya. 把我的药送给我的孩子？ Langsung 5-6 orang lari ke depan mau bawa obat itu untuk anak saya. 所以弟兄姊妹当中有5、6个人跑到前面要把药送给他的孩子， Mereka kena prank pura-pura, saudara sekalian. 但是牧师只是恶作剧而已。 Saya bilang untuk anak saya minta obat ini, semuanya bersedia. 所以他说，针对于我的孩子需要这个药，你们每一个人都预备好要帮我。 Tapi hari ini Yesus menitipkan obat untuk dunia yang sedang binasa ini, seringkali kita tidak peduli. 但是现在主耶稣把这个药托付给我们，为了拯救这个走向灭亡的世界，但是我们却没有预备好。 Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. 求神怜悯我们， Dan kiranya Roh Kudus kembali mengingatkan kita. 求圣灵再次的提醒我们， Maukah kamu pergi mengabarkan Injil? 我们要去传福音吗？ Maukah kamu pergi mengantarkan obat untuk dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan ini? 我们要去把这个药送给这个快要走向灭亡的世界吗？ Kita tidak disuruh untuk pergi mati bagi dunia. 我们不是要为这个世界去死， Kita tidak disuruh untuk disalibkan bagi dunia. 我们不是要为了这个世界去钉十字架 Tapi，kita disuruh untuk pergi memberitakan Yesus sudah disalib mati bagi kita mengampuni dosa. 只是让我们去向这个世界传福音，传扬主耶稣为了我们的罪钉十字架， Maukah saudara? 要吗？ Tuhan menolong kita. 神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kiranya Roh Kudus menolong kami. 求圣灵帮助我们， Supaya kami tidak hanya menerima Kristus. 不仅仅是我们接受了主耶稣， Tapi kami bersedia mengabarkan Kristus. 我们也要去传扬主耶稣。 Pakailah kami Tuhan. 求神你使用我们， Berikan kami kekuatan. 求你赐给我们力量， Berikan kami keberanian. 求你赐给我们勇气。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。